Orang Arab pula dia lain. Masa saya di tanah Arab, saya tanya ke orang Arab, "Engkau orang kalau budak-budak nakal, engkau sebut apa?" Dia kata, "Kami kalau anak-anak nakal ni, kami akan panggil dia Bahlul." Wow, macam cerita P. Ramlee ya. Saya tanya, "Kenapa engkau maki anak engkau?" Bukan maki. Ini cerita ilmu untuk tuan-tuan. Bahlul ni bukan maki, dia kata. Bahlul ni nama seorang yang hebat, namanya Muhammad Al-Bahlul. Muhammad Al-Bahlul ni nama sebenarnya Wahab Ibnu Amir. Dia pernah hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia meninggal tahun 806 Masehi di Syria. Dia ni dulu yang amat arif hakim. Dia orang cerdik, dia hakim mahkamah syariah. Tapi dia tinggalkan kehidupan mewah, dia menjadi orang sufi. Dia orang cerdik, zuhud, orang baik, bijak. Jadi orang minta anak dia jadi macam Bahlul. Jadi Bahlul dalam bahasa Arab bukannya bodoh. Bahlul dalam Arabik maksudnya dia orang yang sengaja, orang yang cerdik tetapi sengaja tak menunjukkan kecerdikan dia. Jadi dia memang panggil dia Bahlul anta. Tapi terpulanglah pada tuan-tuan nak manggil anak Bahlul ataupun tidak. Kalau kata, "Apasal kau balik ceramah mulut makin celupa?" Bukan tajuk je pasal jaga mulut. Apasal kau panggil anak kau Bahlul? Ustaz mana mengajar kau ni? Jem pula, tak payahlah, adat kita tak boleh. Sebab kalau sebut Bahlul memang macam cerita Haji Bakhil bin Lebay Kedekut lah gayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati barisan kepimpinan, para pegawai dan sukarelawan Masjid Bandar Spring Hill. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Maaf juga jika terdapat salah dan janggal. Mungkin tersalah letak dan tegak. Yang patut tak ditegakkan, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan. Mana yang besar kau tak diimbau gelar, yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan hulunya. Saya doakan sekaliannya lah sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahulukan juga dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini. Kita kembali dapat bertatap muka setelah kali terakhir saya menyampaikan syarahan di masjid ini kira-kira 1869 hari yang lalu, iaitu hari Sabtu 31 Ogos tahun 2019. Artinya sudah 5 tahun 1 bulan 12 hari. Dan saya percaya tuan-tuan pun tak tahu saya pernah sampai di sini, dan pasti tak ingat apa tajuk yang saya ceramahkan. Masa itu kita bincangkan tajuk Negara Rahmah Ummah Sejahtera. Alhamdulillah, bersempena dengan Karnival Mega Pasar Gaji 2.0, kita berkumpul mengisi program dengan tazkirah, dan tibalah giliran saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu Jom ke Syurga. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah malam ni banyak amalan baik kita berjaya lakukan.
Sebelum kita melelapkan mata malam sekarang, banyak sungguh amalan-amalan mulia yang kita lakukan. Selain daripada sekarang mendengar syarahan, kita sebentar tadi melaksanakan solat isyak berjemaah, yang mana fadilatnya bukan kaleng-kaleng. Man sallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfa laili, wa man salla subha fi jama'atin faka'annama salla lail kullahu. Siapa sembahyang isyak berjemaah, garis bawahkan perkataan jemaah. Siapa yang sembahyang isyak berjemaah, maka seolah-olah dia buat qiyamul lail separuh malam. Siapa yang sembahyang subuh pula berjemaah, pahalanya sama dengan seolah-olah dia qiyamul lail sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi tadi sembahyang isyak berjemaah dapat separuh malam. Pagi esok tuan-tuan kunci jam, datang lagi sembahyang berjemaah di masjid, dapat lagi lah pahala qiyamul lail sepanjang malam. Hadirin hadirat sekalian, tajuk kita jom ke syurga. Saya percaya semua kita malam ni dalam masjid ini semua meletakkan satu impian tinggi untuk masuk ke syurga. Walaupun kadang-kadang kita mengaku kita ni siapalah pada pandangan Tuhan, kecil sangat kita ni, tak banyak amalan kita buat. Adalah sikit-sikit menengok YouTube ceramah gerbong-gerbang, tak adalah banyak sangat amalan kita. Puasa pun Ramadan saja, puasa 6 pun tak pernah ambil, 4 hari 5 hari tu gaya dah. Banyak amalan kita tak buat. Khatam Quran pun bulan Ramadan, itu pun kalau khatam banyak tadarus tu tapi tak habis. Kita mengakulah kita tak berapa sempurna, namun jauh di sudut hati kita nak mengimpikan masuk syurga serupa orang lain jugalah. Dan saya percaya dan mendoakan insya-Allah tuan-tuan puan-puan semua di masjid ini semua ahli syurga belaka, mudah-mudahan semua ahli syurga lah. Cuma pada malam ini saya nak mengajak tuan-tuan, kita jangan masuk syurga seorang. Itu dia. Kita nak masuk syurga, level kita ni sepatutnya kena masuk syurga dengan bergaya. Dia ramai orang masuk syurga, tapi cara beza-beza. Kita malam ni nak bincang macam mana nak masuk syurga dengan stylo. Ni orang muda kan suka stylo. Pergi kenduri kahwin pun kalau boleh stylo. Orang semua wow, ada wow bila tengok kedatangan kita. Bagaimana kita nak dapat masuk syurga dengan cara bergaya, nampak penampilan lebih hebat berbanding orang lain? Caranya mudah saja. Mari masuk ke syurga bersama junjungan Nabi SAW. Apa sebab? Kita ni, Nabi kita ni dia VVIP. Di padang mahsyar hari kiamat, Nabi kita ni dikurniakan Allah satu kedudukan tertinggi berbanding mana-mana manusia lain, dapat anugerah maqamam mahmuda. Macam mana Nabi boleh dapat gelaran ini? Hasil daripada undian kita tiap-tiap hari. Kita tanpa sedar tiap-tiap hari lepas azan kita mengundi, afundi untuk Nabi kita bagi mendapat gelaran maqamam mahmuda. Kan kita doa lepas azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'azhu maqamam mahmudan alladhi wa'attah. Siapa baca doa ni, kata Nabi, dia dapat manfaat besar. Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah sampai habis, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Wajib dia dapat syafaat aku pada hari kiamat. Kenapa Nabi nak sangat gelaran itu maqam mahmuda? Sebab Allah Ta'ala akan memberikan orang yang dapat gelaran maqam mahmuda ini kedudukan yang paling tinggi sekali. Fayauma idzin yab'atsuhu Allah maqaman mahmudan yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum. Siapa individu yang dapat gelaran maqam mahmuda, dia akan dipuji oleh semua makhluk di padang mahsyar. Hadis riwayat Bukhari. Apa maksud maqam mahmuda? Ada ulama kata orang yang dapat anugerah ini dia diberikan liwaul hamdi pada hari kiamat. Maknanya dia jadi chef de mission, ketua rombongan. Ada pandangan ulama kata orang yang dapat maqam mahmuda ini dia diberikan kuasa untuk mengeluarkan orang daripada neraka menggunakan syafaat izin Allah. Jadi untuk Nabi kita nak mendapatkan gelaran itu bukan senang, kerana bersaing dengan 100,000 Nabi yang lain. Dia pencalonan macam anugerah bintang, tuan-tuan. Bukan semua orang boleh dapat. Pencalonannya begitu sengit.
Daripada ratus ribu, tinggallah top 5 yang terbaik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi kita. Tapi disebabkan kita ni umat Nabi, kita ni diminta oleh Nabi mendoakan, jadi tiap-tiap kali lepas azan, kita memang minta kepada Allah, biarlah Nabi kita yang dapat anugerah itu. Kita mengundi dia. Jadi saya jadi campaign manager lah pada tuan-tuan malam ni. Jangan lupa mengundi Nabi tiap-tiap hari. Bukan kita tak sayang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tapi Nabi kita lebihlah kita sayang. Maka pendekkan cerita, nanti Nabi akan dapat gelaran itu. Bila Nabi ni menjadi VVIP, menjadi insan paling mulia dan terkehadapan di hari akhirat, dia sama macam VIP sekarang ni lah dunia. Kalau kita kan, macam kita negeri beraja kan, tuanku tu kan VVIP. Bila dia berjalan, orang yang mengiring dia tu, yang mengiring VIP tu pun jalan tonggek tu, dia lain. Baru mengiring, baru mengiring raja dia, dia punya lenggang lain tuan-tuan. Orang mengiring dia lain. Katalah tuanku berkenan berangkat ke Masjid Spring Hill, Bandar Spring Hill. Tuanku masuk saja, protokolnya kita akan bentang sapra putih untuk laluan tuanku. Yang mengiring tu dia punya congek dia lain. Duduk pula sebelah tuanku semayang, cameraman, media bernama semua ambil gambar. Time tuanku angkat takbir. Yang semayang sebelah tu pun kejap tengok kamera, kejap tengok kamera. Apa sebab? VIP sebelah dia. Dia ada kelebihan duduk sebelah VIP ni tuan-tuan. Jadi macam mana kita nanti nak jadi VIP, dapat special invitation masuk surga? Ini kita nak cerita. Tajuk jom masuk surga biasa, tapi masuk surga sebagai VIP itu luar biasa. Macam mana nak dapatkan? Ada satu kitab nama Murafaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Jannah yang ditulis oleh Dr. Mahran Mahir Usman. Kitab ni ditulis berkenaan tentang 8 amalan kalau kau buat, kau masuk surga VIP sekali dengan Nabi. Kau masuk tu mengiringi Nabi. Oh, itu special sangat. Saya tak ulaslah 8 amalan ni. Masa kita bukan panjang. Kita ambil satu sajalah. Salah satunya sebagaimana hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, disebutkan bahawa inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling aku cinta dan orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, maknanya dia mengiring, adalah orang yang paling ahasinakum akhlaqan, orang yang paling elok perangai dia. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam satu hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dicerita pernah ada orang tanya kepada Nabi, apa sebab seseorang tu masuk surga ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, taqwallah wa husnul khuluqi. Yang menyebabkan majoriti manusia masuk surga, pertama sekali takwa kepada Allah, dan yang kedua elok perangainya. Sebab kadang-kadang ada orang takwa pada Allah tinggi, tapi hubungan manusia fail. Ini banyak kita jumpa di mana? Di Mekah. Hubungan dengan Allah luar biasa, tawaf, semayang, hebat, cium Hajar Aswad. Tetapi dia nak mendapatkan Hajar Aswad, dia nak mendapatkan soft di depan, dia tendang orang, pijak bawah, jilat atas, siku kiri kanan. Mana hubungan kau sesama manusia? Kita kan hidup mesti hablu minallah wa hablu minan nas. Kau nak ambil, nak cari kedudukan di sisi Allah, tapi tak jaga kedudukan dengan manusia. Ini yang kita kena hati-hati. Kemudian kata Abu Hurairah, wasuila an aksari ma yadkhulun nasi nara. Orang tu tanya lagi, ya Rasul, apa faktor utama yang menyebabkan orang boleh masuk neraka? Kalau orang buat post graduate ni, dia punya apa IV yang paling utama, pemboleh ubah terkuat menyebabkan seseorang masuk neraka. Apa jawab Nabi? Al-famu wal farju. Pemboleh ubah terkuat orang masuk neraka dua. Pertama mulut, yang kedua kemaluan. Ini dua-dua boleh menjahanamkan manusia. Ini hadis riwayat At-Tirmizi, dan dia menilai hadis ni sebagai hasan gharib. Imam Ibn Hibban dia mensahihkan hadis ni di dalam sahihnya. Jadi salah satu daripada yang kita nak kena buat supaya kita masuk surga sebagai orang yang bergaya,
mengiringi VIP, mudah saja, jaga mulut. Jagalah mulut. Hafizil lisan. Sampai dalam satu hadis Nabi sebut kerana menjaga mulut ni akhlak. Nabi pernah sebut dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, "May yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang boleh jaga apa yang ada antara dua rahang dia dengan benda yang ada pada dua peha dia, aku jamin dia masuk surga. Jadi garantor. Apakah benda yang antara dua rahang? Mulut kita. Yang kedua, engkau kena jaga kemaluan kau yang duduk antara dua peha. Engkau boleh jaga dua perkara ini, aku akan jamin kau masuk surga. Artinya salah satunya mulut. Mesti mau jaga mulut. Dalam satu riwayat yang lain kata Ibn Abbas, Nabi pernah menyebut al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa ta'imin fi syahri Ramadan. Surga itu rindu kepada 4 jenis manusia. Mana siang malam lah surga tu nak sangat orang ni cepatlah mati supaya masuk surga. Pertama sekali orang rajin baca Quran. Tuan-tuan jangan sebab dengar takut mati sampai tak baca Quran pula. Tak boleh, takutlah mati ustaz, cancel lah baca Quran. Rugilah. Baca Quran. Yang kedua, orang yang jaga mulut. Mulut ada insurans. Yang ketiga, beri makan pada orang lapar. Dan yang keempat, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan juga At-Tirmizi. Maka hadirin hadirat sekalian, jomlah kita jaga lidah kita. Lidah ni tuan-tuan, benda yang sangat berbahaya. Lidah ini anugerah dan nikmat daripada Allah. Tetapi kalau tak dimanfaatkan, dia boleh menjadi senjata makan tuan. Dia boleh jadi bumerang yang kalau kita baling, balik semula kepada kita. Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia ada bawakan satu cerita. Kata Ibn Katsir, Ibn Waqi' cerita kepada dia, yang mana cerita ini Ibn Waqi' dapat daripada ayahnya. Ayahnya pula dapat daripada Abul Ashab, daripada Khalid Ar-Rabi'. Satu cerita tentang Luqman, Luqmanul Hakim. Luqman ni seorang hamba, budak Habsyah. Seorang yang kerjanya biasa sajalah. Dia menjaga kambing orang. Satu hari majikan dia kata kepada dia, "Luqman, sembelihkan kambing untuk kami. Kami nak makan kambing. Dan bawakan yang terbaik daripada 4 kambing tu. Kami nak bawa, nak tengok. Mana dalam bahagian kambing, tang mana yang paling bagus sekali bahagiannya." Maka Luqman pun bila dia dah sembelih kambing, yang dia bawa kepada tuan dia hati dengan lidah. Yang paling baik sekali kata dia. Dia pun serve kepada tuan dia. Tuan tu, okey, nanti kau sembelih lagi seekor, kau bawa pula bahagian kambing yang paling tak bagus sekali, yang paling huduh dan buruk sekali. Lepas dia sembelih, Luqman bawa kepada majikan dia bahagian hati dan lidah juga. Sampai tuan dia heran. Hari tu kau bawa yang paling bagus, hati dengan lidah. Hari ni kau bawa yang tak bagus pun hati dan lidah. Apa cerita? Kenapa anggota yang sama kau bawa? Maka jawab Luqman, hati ini adalah raja. Dia yang menentukan kedudukan kita sebagai manusia. Kalau dia baik, baiklah kepada lidahnya. Dan berbahagialah orang itu. Tapi kalau hati bermasalah, lidah akan bertindak membalik dan menunjukkan imej yang buruk daripada diri seseorang. Sebab itu tuan-tuan, orang kalau mulut kuat maki hamun, mencarut, tak baik keluar daripada mulutnya, hatinya itu yang tak baik. Janganlah kita pegang cakap orang Melayu konon, saya ni ustaz mulut jahat hati baik. Porah, mana ada macam tu. Oh, dia nak mengaku saya mulut jahat hati baik. Tak ada. Kau kalau mulut kau jahat, samalah hati kau jahat. Kalau hati baik takkan keluar maki amun daripada mulut kau macam tu. Tak boleh. Dia tak tally. Hati dengan lidah benda yang sama. No such thing. Hati saya baik, mulut jalan. Maklumlah saya kan orang negeri sekian-sekian. No such thing. Apa mulut orang ni ikut negeri ke? Tak ada. Hati kau tu yang mustahak. Sebab itulah Imam Al-Ghazali, dia pernah tanya kepada anak murid dia, kau cerita pada aku apa benda yang paling dekat? Anak murid dia jawab, yang paling dekat mak bapa, isteri, anak. Kata tidak. Yang paling dekat dengan manusia, kematian.
Apa benda yang paling jauh? Anak murid dia jawab, negara China lah apa. Tak, benda yang paling jauh masa lalu kita. Dia tanya lagi, apa benda yang paling besar sekali? Anak murid jawab, gunung macam-macam. Tak, benda yang paling besar kehendak nafsu, macam-macam. Nak itu, nak ini, nak kahwin 2, nak kahwin 3, nak kahwin 4, ikut kehendak macam-macam. Apa benda yang paling berat? Anak murid jawab, besi, batu. Kata tidak, yang paling berat memikul amanah. Ditanya lagi, apa benda yang paling ringan sekali? Anak murid jawab, kapas, kertas. Kata tak, yang paling ringan tinggalkan semayang. Dan apa benda yang paling tajam sekali? Jawab, pisau, pedang. Tidak, yang paling tajam sekali adalah lidah manusia. Lidah, tuan-tuan, nampak je biasa, tetapi dia boleh menikam orang. Sebab itulah Nabi pernah menyebut, kau jamin pada aku, admanu li sitan min ampusikum admanu lakumul jannah. Engkau boleh garanti buat 6 perkara, aku garanti engkau masuk surga. Asdiku idza haddatstum, wa aufu idza wa'adtum, wa addu idza tumintum, wa hfazu furujakum, wa uddu absarakum, wa kufu aydiyakum. Pertama sekali, kalau engkau boleh, jangan berbohong kalau bercakap dengan orang. Yang kedua, engkau tunaikan janji engkau. Yang ketiga, kau jaga amanah elok-elok. Yang keempat, kau jaga kemaluan kau. Yang kelima, jaga pandangan mata engkau. Dan yang keenam, kau jaga perangai engkau. Kau jaga 6 perkara ni, aku garanti kau masuk surga, kata Nabi. Hadis riwayat Al-Hakim dan juga Ibnu Hibban. Justru itulah tuan-tuan sekalian, walau siapa dan betapa pun kita, kalau tinggi jangan sampai menimpa, kalau besar jangan sampai melendan, kalau bertaji jangan sampai memupur, kalau bertaring jangan mengekah, berkuku jangan mencakar. Masuk kampung orang bawa ayam betina, jangan bawa ayam jantan. Jalan pun biarlah di tepi-tepi, benang arang orang jangan dipijak-pijak, duduk biarlah di tapak tangga, mandi eloklah di hilir sungai, berdiri eloklah di luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Itu kan akhlak, adab kita. Sebab itu kata Ibn Salah, orang yang berakhlak ini, ukurannya pada mulut dia. Maka bagaimana nak mengukur mulut orang yang berakhlak? Kata Ibn Salah, indikatornya disebutkan dalam 4 hadis. Pertama sekali, min husnil islam mal'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda orang Islam yang baik perangainya adalah dia tinggalkan apa yang tak ada kena-mengena dengan dia. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam bahasa mudah, orang Islam yang baik perangai ini adalah orang yang tidak busybody, yang leave that which does not concern you. Tinggalkan apa yang bukan masalah kau. Mind your own business. Respect of other people, privacy, personal boundaries. Yang dia pening sangat patah dengan pesurah bercerai, itu apa masalah dia sebenarnya? Yang dia sampai berdebat, sampai apa benda kau orang ni sebenarnya? Ni bukan marah tuan-tuan, ni cerita budak-budak netizen, tak ada kerja. Dia berdebat, berbahas siapa yang benar, siapa yang salah. Apa masalah kau? Sedara ke si patah dengan si pasura? Tidak. Yang kau sibuk, apa masalah kau? Kalau cakap orang Islam, apa kau nak kau? Apa bodoh Kalau kau cakap kampung. Tak, kenapa busybody? Oh, kita kan kena cakna. Itu bukan cakna. Jaga tepi kain orang, yes. Jaga tepi kain orang ini memanglah. Oh, ada orang kata tak bagus, tapi dalam Islam, yes, kita kena jaga tepi kain orang. Anak orang bawa motor macam gila, kita kena tegur. Nanti kan langgar budak tengah main, kita kena tegur. Orang buat maksiat, bawa anak dara jiran kita, kita mesti beritahu. Itu jaga tepi kain orang, yes, diperlukan. Tapi saya lihat netizen sekarang dah bukan jaga tepi kain orang, dia masuk dalam kain orang. Yang kau pergi korek cerita dia masa muda, apa benda, apa bodoh apa masalah kita sebenarnya? Busybody, ni disebut busybody. Mind your own business. The best business is mind your own business. Perniagaan terbagus, yang paling terbaik sekali, mind your own business. Ini akhlak. Yang kedua, kata Ibn Salah, atan nabi rajulun faqala murni bi amri wala tukthir alayya hatta aqilahu. Ya Rasul, bagi saya satu tips. Kalau saya dapat tips ni, saya boleh jadi orang baik, saya tak perlu tanya orang lain lagi. Apa jawab Nabi? La taghdab. Kau jangan marah-marah.
Sahabat ni ulang lagi, fa'ada alaihi. Takkan itu je Rasul, bagilah yang lain. Jangan marah. Dia pula dah meninggi pula suara, takkan itu je, tak ada yang lain ya Rasul. Jangan marah. Rupa dia ni ada pembengis sikit. Jadi Nabi kata, kau jangan marah. Jadi yang kedua, kalau nak jadi orang baik, janganlah marah. Marah ni tuan-tuan, dia tak menyelesaikan masalah. Mana ada marah menyelesaikan masalah? Tunjuklah dunia ni marah yang menyelesaikan masalah, tak ada. Masalah boleh diselesaikan dengan ketenangan, kerana di sebalik ketenangan tu ada Tuhan. Marah ni ada setan. Setan tak pernah menyelesaikan masalah, bahkan memporak-porandakan masalah. Sebab itu orang suami isteri bercerai bukan kerana ketenangan, kerana marah-marah. Mana ada orang bercerai tengah berkasih sayang, semua tengah marah-marah. Sebab itu jangan marah-marah. Kita sama jemaah masjid boleh jadi kecil hati, merajuk dan sebagainya kerana marah-marah. Jadi Nabi pesan yang kedua, jangan marah. Yang ketiga, kata Ibn Salah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ini akhlak. Belum bersempurna iman kau kalau kau tak sayang kepada saudara kau sebagaimana kau sayang diri kau sendiri. Hadis Bukhari Muslim. Itu akhlak. Kalau kita tak suka diri kita ditipu oleh orang, kita jangan tipu orang. Begitulah seterusnya. Dan yang keempat, kata Nabi, ini mustahab, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyaku khairan aw la yasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah engkau bercakap benda yang baik. Kalau tak ada apa yang baik engkau boleh cakap, diam je, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Speak a good word or remain silent. Pilihan hanya dua. Nak bercakap boleh, cakap yang ada faedah. Kalau tak ada apa yang berfaedah nak dicakapkan, diam sajalah. Kadang-kadang kalau dalam mesyuarat agung, ni contoh. Atau dalam mesyuarat biasa kan ada 2-3 orang wataknya dia nak juga bercakap. Dia nak menunjukkan dia datang dalam mesyuarat tu. Jadi dia bercakap, kadang dia bercakap tak tahu apa yang dicakapkan. Sampai kecil-kecil hati orang jadinya. Baik itu kata Plato, wise men speak because they have something to say, but fools speak because they have to say something. Orang cerdik ni dia bercakap bila dia rasa ada benda yang dia nak cakapkan. Tapi orang tak berapa cerdik ni bercakap sebab dia rasa dia kena bercakap supaya orang tahu dia datang. Apa benda? Baik tak payah, diam saja. Sebab itu, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamat, kalau nak bercakap, cakap je yang baik-baik. Kalau tak mampu, diam saja. Kita tak boleh tidak mesti jaga mulut. Bercakap pelihara lidah, berjalan pelihara kaki. Bila bercakap rendahkan suara, kalau bergaul rendahkan hati. Jika bermadah lembutkan lidah, kalau berjalan haluskan langkah. Bercakap kalau tak beradab, melangkah pun tak semenggah. Terlanjur langkah di bawah surut, terlanjur lidah bawa maut. Sehingga kan orang tua-tua aturkan, kau nak bercakap dengan orang, kau tengok siapa orang yang kau nak bercakap. Bercakap dengan orang, jauhkan mengenang. Bercakap dengan orang tua, banyakkan bertanya. Bercakap dengan anak, berlunak-lunak. Bercakap dengan isteri, isi mengisi. Bercakap dengan suami, ingat mengingati. Bercakap dengan mertua, jaga-berjaga. Bercakap dengan menantu, bertentu-tentu. Bercakap dengan sahabat, berhemat-hemat. Bercakap dengan kawan, segan menyegan. Bercakap dengan alim, berlaku takzim. Bercakap dengan pengulu, jagalah malu. Bercakap dengan omak, diagak-agak. Bercakap dengan nenek, berbaik-baik. Bercakap dengan atuk, berelok-elok. Bercakap dengan guru, elokkan kelaku. Bercakap dengan tetangga, maniskan muka. Apa sebab? Kerana lidah aib terdedah, kerana cakap malu tersingkap. Maka Islam mengajar kita, kalau kau tak tahu apa nak cakap, kau diam saja. Artinya menggunakan percakapan untuk kebaikan. Kalau tak mampu, lebih baik diam. Itu orang tua-tua pesan, kerana pulut santan terasa, kerana mulut badan binasa. Ataupun mazhab lain menyebut, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan merasa. Tak kisahlah, yang penting, because of the sticky rice, the coconut milk is spoiled. Itu cakap orang putih lagi senang. Sebab pulut santan binasa, sebab mulut habislah pulut itu. Itu budak muda punya pantun. Baik itu Nabi, dia nasihat kepada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni PTD, pegawai takbir diplomatik, dan hantar jadi duta. Apa Nabi punya watikah pelantikan nasihat kepada dia?
Muaz, kau jaga semayang, kau jaga jihad, bla 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 bla. Kemudian Nabi jelirkan lidah dia. Terkejut Muaz. Apa menjelir lidah ni? Kuf alaika hadza. Muaz, ni kau jaga yang terjelir ni, lidah. Muaz kata, qultu ya Rasulullah wa innal muakhazuna bima natakallamu bih. Adakah manusia nanti akan diseksa kerana yang terjelir itu, lidah itu ya Rasul? Wa yakubun nas fin nari ala wujuhum illa hasaidu alsinatihim. Nanti manusia dalam neraka dicampakkan dalam neraka kerana benda Allah inilah. Kerana lidah inilah dicampakkan manusia ini dalam neraka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan sekalian, menjaga mulut ni bukannya perintah Nabi saja. Menjaga mulut ni perintah Allah. Kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, beriman pada Quran, kita wajib mengamalkan apa saja titah perintah Allah yang ada dalam Quran. Itu janji kita. Sebagaimana kita rajin berselawat, sebab dalam Quran ada arahan berselawat. Maka dalam Quran ada arahan jaga mulut, kita kena ikut arahan itu. Apakah contoh-contoh ayat yang Allah Ta'ala suruh jaga mulut? Wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 83. Ada tak ayat yang lain? Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Berilah kepada mereka harta anak-anak yatim itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Surah An-Nisa ayat 8. Ada lagi dalil lain? Ada. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan-perkataan yang betul yang menepati kebenaran. Surah An-Nisa ayat 9. Apa dalil lain? Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'rid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang yang Allah tahu apa yang ada dalam hati, maka berpalinglah dari mereka dan beri kepada mereka nasihat, dan ucapkan pada mereka perkataan yang membekas kepada jiwanya. Surah An-Nisa ayat 63. Ada lagi dalil lain? Ada. Wa qul lahuma qawlan karima, dan bercakaplah kepada mak bapak dengan perkataan yang mulia dan sopan santun. Surah Al-Isra ayat 23. Ada dalil lain lagi? Ada. Faqul lahum qawlan maisura, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang menyenangkan hati. Surah Al-Isra ayat 28. Ada lagi dalil lain? Ada. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzawu bainahum inna syaitan kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah kau mengucapkan perkataan yang baik. Sesungguhnya syaitan itu suka bergaduh antara kamu, dan syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Surah Al-Isra ayat 53. Ada lagi dalil lain? Ada. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah langkahmu ketika berjalan, rendahkan suaramu bila bercakap, jangan menjerit-jerit. Kalau bercakap telefon, bukan kau seorang ada telefon, orang lain ada telefon juga. Rendahkan suara bila bercakap. Sesungguhnya seburuk-buruk suara la sautul hamir, adalah suara keledai. Surah Luqman ayat 19. Patut dalam dekat restoran, warung, dalam kereta api, dalam bas kena tampal ayat ni tuan-tuan. Ada orang memang hidup ni mak bapak dia tak ajar agak, bercakap telefon satu kampung dengar. Okey. Ada. Engkau seorang je ada telefon. Ni ada pesen baru, dia bercakap video agak dengan isteri dia. Satu bas dengar. Ada ni. Kau buat apa? Dengar pula isteri. Tuhan tak membenarkan kau mengganggu peribadi. Panjang pula ceritanya lah. Quran ni satu ayat ada pun kita kena taat. Apatah lagi lebih daripada 5 dalil yang saya bacakan. Sebab itu menjaga mulut wajib. Sebab segala percakapan kita ni, kenapa Tuhan suruh jaga? Cakap kita ni jadi doa. Kita takut masa kita bercakap, masa tu tengah waktu mustajab. Jadi kan orang tua-tua dulu,
Dia kalau marah anak, walaupun anaknya tu nakal macam mana pun, berlari tak duduk diam, dia takkan marah budak itu. Dia marah, tapi apa dia sebut kepada anak-anaknya itu? Bertuah punya budak, dia sebut bertuah. Dia takkan sebut macam kita sekarang, kau ni berlari macam beruk. Tak ada. Orang tua-tua dulu dia takkan panggil anak dia beruk. Kau tak tidur diam, kau nampak monyet, kau panggil macam monyet. Kalau anak tuan-tuan monyet, siapa bapak monyetnya? Yang tukang marah tu lah bapak monyetnya. Orang tua-tua dulu tak sekolah tinggi, tapi anak tak pernah maki. Marah adalah rotan ke apa, tapi nak membinatangkan anak tak ada. Dia akan panggil anaknya bertuah punya anak. Kenapa dia orang sebut bertuah? Walaupun pecah pinggan zaman kita, habis pecah barang, bertuah punya budak. Dia minta-minta kita ni, kalau tak jadi orang berjaya pun, jadi hebat, berani macam hang tuah pun jadilah. Tolonglah begitu. Jadi hang tuah pun jadilah. Hang tuah kan tak sekolah tinggi, tapi hulu balang hebat, Panglima Laksmana. Hang tuah. Orang Arab pula, dia lain. Masa saya di tanah Arab, saya tanya ke orang Arab, kau orang kalau budak-budak nakal, kau sebut apa? Jadi kami kalau anak-anak nakal ni, kami akan panggil dia Bahlul. Wow, macam cerita P. Ramlee ya. Saya tanya, kenapa kau maki anak kau? Bukan maki. Ini cerita ilmu untuk tuan-tuan. Bahlul ni bukan maki, dia kata. Bahlul ni nama seorang yang hebat, namanya Muhammad Al-Bahlul. Muhammad Al-Bahlul ni nama sebenarnya Wahab Ibnu Amir. Dia pernah hidup di zaman Khalifah Harun Ar-Rashid. Dia meninggal tahun 806 Masehi di Syria. Dia ni dulu yang amat arif hakim. Dia orang cerdik, dia hakim mahkamah syariah. Tapi dia tinggalkan kehidupan mewah, dia menjadi orang sufi. Dia orang cerdik, zuhud, orang baik, bijak. Jadi orang minta anak dia jadi macam Bahlul. Jadi Bahlul dalam bahasa Arab bukannya bodoh. Bahlul dalam Arabik maksudnya dia orang yang sengaja, orang yang cerdik tetapi sengaja tak menunjukkan kecerdikan dia. Jadi dia memang panggil anak dia Bahlul enta. Tapi terpulanglah pada tuan-tuan, nak manggil anak Bahlul ataupun tidak. Kadang kata, apasal kau balik ceramah mulut makin celupar? Bukan tajuk je pasal jaga mulut. Apasal kau panggil anak kau Bahlul? Ustaz mana mengajar kau ni? Jem pula, tak payahlah, adat kita tak boleh. Sebab kalau sebut Bahlul, memang macam cerita Haji Bakhil bin Lebay Kedekut lah gayanya. Kalau cerita P. Ramlee, Bahlul tu memang teruk sangat lah. Sebab itu kita kena jaga mulut. Saya menengok sekarang ni masyarakat kita, mulut dah tak jaga lagi. Terutama netizen. Netizen ni kita kena nasihat tuan-tuan. Netizen ni kalau kita biarkan, makin menjadi-jadi pula dah. Jadi-jadi sangat. Tak kira lah fake account tak fake account, benda tu bukannya AI, orang yang menaip. Ni kita beri nasihat. Mana yang dengar-dengar, tak nak dengar sudah. Segala perbuatan kau, menulis, mengecam, mengkeji, mencaci, mengutuk dan sebagainya, semuanya akan ada hukuman. Engkau kata pada orang, kutuk, tak boleh undo dah. Dia tak boleh Ctrl Z. Tak boleh. Apa yang kau cakap direkodkan oleh malaikat kiri kanan. Dan kau mesti minta maaf. Kalau tidak, katalah netizen kata, saya peduli apa ustaz nak cakap minta maaf? Saya tak nak minta maaf. Dia memang kurang ajar. Biarlah saya kurang ajar juga. Ingat, orang yang mencaci dan mengeji, dalam Quran ada satu surah. Surah tu namanya surah Al-Humazah. Saya percaya tuan-tuan di sini semua hafal surah itu. Apakah ayatnya? Wailul likulli humazatil lumazah. Apa makna wail? Celaka. Allah Ta'ala sebut, celakalah bagi humazah lumazah. Siapa humazah? Bukan Haji Hamzah, tu lain. Humazah ni pencaci. Lumazah siapa dia? Pengeji. Quran ni Allah Ta'ala, dia kalau dah sebut wail tu, marah betul tu. Allah Ta'ala ni maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab itu perkataan wail disebut 27 kali dalam Quran. Dalam surah Mursalat yang paling banyak disebut wail, sebanyak 10 kali. Apa maksud wail? Wail ni dalam maksud azab ada 5 kali disebutkan. Dalam maksud doa keburukan ada 4 kali. Dalam maksud kesedihan ada 3 kali.
Neraka pun ada disebut wail. 3 kali ayat Quran sebut neraka wail. Kesimpulannya wail ni dalam bahasa mudah, ni kasar lah sikit, minta maaf ya, cerita jaga mulut tapi terjemah jadi kasar. Wail ni maknanya celaka. Celakalah orang yang mulut mencaci dan mengeji orang, orang yang kurang ajar. Selain daripada surah Al-Humazah, perkataan Hamaz itu juga ada disebut dalam surah Al-Qalam. Hammazim masya'im binamim, orang yang suka mencaci, yang suka menyebarkan fitnah hasutan, yang berniat untuk memecah belahkan orang. Surah Al-Qalam ayat 11. Perkataan lamas itu ada disebutkan dalam surah Al-Hujurat. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu cela sebahagian yang lain. Surah Al-Hujurat ayat 11. Dia ulama buat penafsiran. Apa beza humazah, lumazah? Yang wailul likulli humazah, lumazah. Apa beza? Kata Ibnu Abbas, humazah ni adalah orang yang mengata orang atau mengumpat orang. Lumazah ini pula orang yang mengaibkan orang, memalukan orang. Sebab itu kita jangan aibkan orang. Ambil gambar video apa gambar lepas tu sebarkan dalam WhatsApp ke apa ke, tak boleh. Kita jangan malukan orang, aibkan orang. Mungkin dia buat kesilapan tapi tak perlu dia aibkan. Netizen jangan menjadi hakim. Kita jangan menghakimi sebelum orang tu dihukumi. Bukan kerja kita. Jangan buat mahkamah kangaroo sesama kita, jatuhkan hukum itu. Ada yang arif pula dalam netizen ni pula, saya menjatuhkan hukum pancung, setuju. Apa benda korang ni? Dia panggil kangaroo court, dia panggil. Tak boleh. Ada juga pendapat mengatakan humazah ini hina orang guna tangan, lumazah hina orang guna lidah. Ada ulama kata humazah ini mengaibkan orang secara berdepan, lumazah pula engkau aib dia daripada belakang. Ada ulama kata humazah ni mengaibkan orang secara terbuka. Adapun lumazah ni kau mengaibkan orang menggunakan isyarat pada badan kau. Kan kita boleh hina orang pakai senyuman tapi sindir, atau pakai kenyit mata. Boleh menghina orang, menyindir orang. Humazah, lumazah ni tujuan lain tak ada lain melainkan untuk nak menyakitkan hati orang itu dan nak humiliate, nak memalukan, mengaibkan. Sebab itu tinggalkanlah. Kita orang Islam ni tak boleh ada perangai begitu. Lidah bercabang, hati bercupang, mulut manis, hati menengkis, lidah lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok, mulut manis, hati bak iblis, mulut ramah, hati menyumpah, mulut memuji, hati mencaci, mulut manis-manis, hati dendam tak habis-habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Kalau bercakap mengulum lidah, kalau berjalan mengendeng tapak, kalau berdepan mengaku teman, bila belakang dia memungkang. Tak boleh. Kita sama kita jangan hina menghina. Tapi sekarang tak tahulah netizen siapa tok gurunya, kita pun tak tahulah. Jabatan mufti pun dia belasah, tuan-tuan. La ilaha illallah. Pada jabatan mufti ni jabatan yang paling tak mengacau orang sekali. Orang kalau bergaduh dengan pejabat agama, kita tak pelik. Sebab pejabat agama ni di jabatan operasi. Dia ada penguatkuasa, dia ada urusan nikah kahwin, nak buat kad, tauliah mengajar, dia ada apa lagi ya, perkhidmatan masjid, imam. Jadi memang dia ada kaunter. Orang public datang buat urusan. Jadi ada masa kaunter tak ada orang apa semua, memang netizen belasah lah. Bantai, telefon tak berangkat, kad kahwin tak siap-siap, dah kahwin setahun anak seorang, kad pun tak siap. Memang dia belasah lah kita. Tapi jabatan mufti bukan jabatan operasi yang melibatkan masyarakat. Kan jabatan mufti ni apa benda sangat lah kerja dia. Bukan tak ada kerja, ada fatwa kerja dia. Apa lagi? Kiblat kerja dia. Apa lagi kerja dia? Falak, menengok ke bila raya, bila puasa. Lepas tu fatwa tu banyak lah. Khutbah tu jabatan mufti. Sebab jabatan mufti ni dia seremonial. Dia jaga tuanku, dia jaga orang ulama, jaga alim. Dia tak melibatkan sangat orang bawah-bawah. Tapi sebab netizen sekarang semua mulut pisau parang, semua jabatan kerajaan di belasah, hanya termasuk jabatan mufti. Dulu dia belasah masjid masa zaman PKP. Dia kata imam ni, masa tu kan kita banyak SOP banyak SOP. Dia belasah hanya tu imam dengan fungsi masjid. Ni semua Freemason, Dajjal.
Bill Gates, Leonardo, Cristiano Ronaldo, macam-macam dia bahasa kita. Semua benda tu apa nama yang cocok vaksin apa? Ini WHO. WHO. Ini semua Dajjal, Ya'juj Ma'juj, munafik, macam-macam. Asal hari Jumaat je semua imam jadi bodoh sekejap. Kena sumpah dengan jemaah. Dan jemaah 50 hari Jumaat nak pilih siapa, muka yang sama lah. Tapi sekarang dia dah tak mengata dah, sebab dia pun tak datang masjid dah. Tak ada dah. Memang tak nampak dah. Sayup. Tak tahu mana. Nak tak menengok muka orang. Sekarang dia belasah jabatan lain. Tuan-tuan perasan nak jabatan mufti? Bukan jabatan mufti saya cerita semua umum. Dulu jabatan mufti, kalau isytihar raya, semua orang ikut je. Kan jabatan mufti pergi naik bukit. Macam kita Teluk Kemang. Menengok, okey, tahun ni raya, esok kan. Sebab ada kelihatan. Hantar keputusan pada penyimpan mahu besar raja-raja. Semua negeri hantar. Sebelum maghrib, sebelum berita, dia akan buat pengumuman. Dengan ini saya mengumumkan esok raya. Julung-julung kali netizen ada tak percaya. Penipu. Kami tak percaya. Kami akan genapkan puasa 30 hari esok. Ini semua jabatan Tauhid. Tauhid. La ilaha illallah. Puasa lah engkau, ikut engkau kata nak raya sudah. Ini yang kita, orang tak percaya kiblat berapa ramai dah. Ya ke ni kiblat ni macam tak betul kiblat ni. Dia guna telefon, dia boleh kata alat kita yang harga ribu-ribu tu lagi kalah dengan alat dia. Tak betul. Tak apalah kau nak bergaduh-bergaduh lah, tapi agak-agak lah. Pilihlah jabatan yang sesuai kalau nak bergaduh. Kenapa kau tak bergaduh dengan Jepam? Sebab tak ada apa yang nak digaduhkan agak. Jepam langkat ular rumah dia tak ada haka lah. Jangan begitu. Kita ni orang Islam, jangankan sama manusia, dengan setan pun kita tak boleh maki. Mungkin tuan-tuan first time dengar kan. Setan tu jahat lah. Mana ada yang lebih jahat daripada setan melainkan setan. Setan tu setan ni rojim kan. Memang jahat. Tetapi kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tasubbu syaitana wa ta'awwazu min syarrihi. Nabi pesan, kata Abu Hurairah, Nabi pesan, jangan kau caci maki setan. Aku tak ajar begitu. Habis nak buat apa ya Rasul? Wa ta'awwazu min syarrihi. Yang aku ajar, berlindunglah kepada Allah daripada kejahatan dia. Bukan kau caci maki dia. Caci maki tak pernah menyelesaikan masalah. Kan tadi saya sebut, marah tak menyelesaikan masalah, maki tak menyelesaikan masalah. Kerana perjuangan yang berlandaskan kebencian takkan diredai Allah. Kerana Allah ni sumber ketenangan, keharmonian, kebahagiaan. Tapi yang jadi marah-marah ni setan. Ada satu cerita, sahabat bercerita, kuntu radifun nabi fa'asarat dabbatuhu faqultu ta'isa syaitan. Ada satu sahabat bercerita, aku membonceng haiwan tunggangan Nabi. Tiba-tiba haiwan tunggangan Nabi tergelincir. Aku yang duduk dekat passenger belakang terkejut. Jadi terkeluar daripada mulutku perkataan ta'isa syaitan. Apa artinya? Celaka setan. Ini terjemahan, minta maaf lah, kasar sikit ya. Celaka punya setan. Nabi yang duduk depan marah. La taqul ta'isa syaitan. Jangan kau kata celaka setan. Mana boleh cakap begitu? Kenapa ya Rasul? Fa innaka idza qulta zalika ta'azama hatta yakuna mislal baiti wa yaqulu biquwwati. Kata Nabi, ente kalau cakap celaka syaitan, syaitan tu akan jadi bangga. Dia akan membesarkan dirinya, ta'azama. Dia membesarkan badannya sehingga sebesar rumah. Dan dia akan declare depan kawan-kawan setan dia, kau tengok aku hebat tak hebat. Unta Nabi pun boleh tergelincir aku kerjakan. Padahal tak ada kena-mengena dengan dia pun. Jadi kata Nabi, ente jangan petik dia punya nama. Habis nak cakap apa ya Rasul? Walakin qul bismillah. Kau cakap saja bismillah. Fa innaka iza qulta zalika tasaghara hatta yakuna misla zubabi. Kerana bila engkau ditimpa kemalangan ke terkejut ke apa, engkau sebut bismillah, sebut nama Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya-Allah, setan tu akan tasaghara, mengecikkan badannya, hatta yakuna misla zubab, sehingga sebesar lalat saja. Hadis riwayat Abu Daud. Setan pun kita tak boleh kutuk.
Ini pula setakat imam tersalah baca, mana boleh kutuk. Setakat ustaz penceramah tersalah hadis, janganlah kutuk. Nasihat menasihatilah. Kau nak kutuk apa? Oh, tak boleh, saya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Tak mengaji, mana boleh amar ma'ruf dengan cara mengutuk? Mengaji di mana? Kita hatta binatang pun Nabi tak benar kutuk dan cela. Tak benar, binatang. Ada satu riwayat kata Abu Hurairah, Nabi pesan, iza sami'tum siyahad dikati fas'alullah min fadlihi fa innaha ra'at malakan. Engkau kalau dengar ayam berkokok, mohonlah rahmat daripada Allah, kerana ayam itu sedang melihat malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa artinya? Cerita ni kerana ada sahabat, bila ayam berkokok, dia marah. Barangkali dia nak rehat tidur ke apa ke, ayam tu bising, agaknya marah dia. Jadi agak terkeluarlah maki hamun ke apa ke. Tahu dek Nabi. Nabi kata jangan. Walaupun haiwan ni kau nampak dia berkokok tu biasa saja, tetapi tidak. Haiwan ini ada kebaikan. Dia sedang melihat malaikat. Maka kau berdoalah ketika ayam berkokok. Jadi kita pun bolehlah tuan-tuan, kalau mendengar ayam berkokok, tuan-tuan tu angkat tangan berdoa. Jangan baling dengan selipar. La ilaha illallah. Hina tak boleh. Saya ulang, ayam bukan kucing. Takutkan pencinta kucing gunakan dalil ni untuk kucing pula. Dia dengar kucing dia miau 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 miau, dia pun miau 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 miau. Dia kan cinta sangat kucing. Kau janganlah tukar-tukar dalil. Orang kata ayam-ayam je lah, kucing pula ditukar. Sayang sangat dengan kucing. Bela, bukan bela kucing, bela majikan. Maintenance tinggi betul majikan kita tu ya. Macam-macam kena marah pula pencinta kucing ni kan. Dan kepada netizen, jangan jadi pencela maya. Saya selalu guna istilah pencela maya. Dia mencela secara online. Jangan. Betul ulama pesan, liyakun hazzul mu'mini minka salasan. Hendaklah bahagian seorang mukmin itu dalam 3 perkara. Illam tanfa'hu fala tadurrahu, wa illam tufarrihu fala taghummahu, wa illam tamdahu fala tazummahu. Kalau engkau tak mampu memberi manfaat, jangan kau bagikan bahaya kepada orang. Kalau engkau tak mampu menjadikan orang bahagia dan senang, jangan kau buatkan orang tu sedih. Dan kalau engkau malas nak puji orang, kau jangan cela orang. Sesama kita janganlah bongkar. Jangan dibangga harta yang banyak. Kalau berpangkat jangan belagak, supaya pergaulan tidak rosak. Ustaz ni apa? Kita ni nak menegur. Kita kenalah tegur kalau dia buat salah. Saya maki tu sebab saya niat nak dakwah. Tuan-tuan, adik-adik netizen sekalian, kalau nak tegur pun ada caranya. Santun menegur menurut alur, santun menyapa bermanis muka. Adat menegur baik-baik, syarak dan adat mesti ditilik. Menegur jangan semena-mena supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan menista supaya tak jadi silang sengketa. Sebelum menyapa tengoklah rupa. Sebelum menegur tengok dulu umur. Nak menyanggah pun ada cara. Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Kalau menyanggah niatnya buruk, ke mana pergi pun orang mengutuk. Kalau menyanggah mendabik dada, orang menyampah, manfaat tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Kalau menyanggah mencaci maki, mana pergi pun orang membenci. Kalau menyanggah cara tak senonoh, alamat hidup akan bergaduh. Kita kalau semayang, katakanlah kita makmum, imam di depan, tiba-tiba imam buat kesalahan. Contohnya imam tu sepatutnya rukuk, tetapi tak, tiba-tiba dia terus sujud je. Kita yang duduk di belakang pun, kenapa pula imam ni sujud? Nak kata baca ayat sejadah, baca izajah je tadi. Sudahlah imam ni, dia mengelamun ni. Jadi imam ni dia telah buat kesalahan. Maka bagaimanakah sikap kita makmum? Kita mesti tegur. Namanya amar ma'ruf nahi munkar, mesti membetulkan. Tapi tuan-tuan, kalau kita ambil iktibar, bagaimana menegur imam yang buat kesalahan? Boleh caci maki? Boleh tendang punggung dia? Tak boleh. Tendang punggung, menyungkuh tu imam.
Bila Umar azan kau tenang, aku jihad fi sabilillah. Apa jadilah, aku beli surga dengan darah aku. Apa benda ni? Agama tak ajar semangat tertentu arah. Tegur boleh, tapi bukan kau tenang pun kau jadi semangat. Tegur pakai apa? Tasbih. Subhanallah. Bayangkan pakai lembut je. Subhanallah. Jangan pakai takbir. Katalah imam buat salah, takbir, Allahu Akbar. Terkejut imam. Ni ceramah ke semayang? Dia pula pening kepala. Jangan semangat tertentu arah. Oh, kita ni kena betulkan kesalahan. Ya, tapi bukan itu caranya. Ada rules of the game-nya. Ada peraturan mainnya. Tegur elok-elok. Subhanallah. Satu kali. Masih tak betulkan lagi. Second time. Subhanallah. Tak betul lagi. Subhanallah kali ketiga. Kalau dia masih teruskan kesalahan, maka kita akan mufaraqah. Apa makna mufaraqah? Kita keluar daripada dia. Kalau bahasa sekarang, keluar parti lah. Kalau sekarang, keluar parti. Tapi jangan tubuh parti baru. Teruskan je duduk dalam saf, kau habiskan semayang. Ini contoh. Kalau kau batalkan semayang, cari 3-4 orang, jom saf di belakang pula. Kalau batal lagi, bila nak habis semayang? Jadi kau terus je semayang. Kata orang duduk ontok-ontok. Duduk. Kau seorang semayang. Tak ada orang tahu pun kau mufaraqah. Biarlah orang di luar masjid tak tahu pun pergeseran di dalam masjid. Sebab kita tak nampi ada masa imam ni ada yang degil. Ada imam jenis degil ramai. Dia buat kesalahan, dia tak nak mengaku. Dia rukuk, keluar angin, boom. Kita soft depan semua ada bukti. Dia kan syarat buang angin, ada bunyi, ada bau. Batal lah. Mana bukan kita syak wasangka, ada bukti. Semua makmum tegur, subhanallah. Dia buat bodoh. Patutnya dia kenalah secara gentleman meletak jawatan. Maknanya begitu. Dia nak lagi sepenggal. Contoh. Dia teruskan juga. Kita dah 2-3 kali, subhanallah. Akhirnya kita mufaraqah lah. Orang dah tegur, dia tak nak dengar. Kita buat semayang sendiri. Habis semayang, kita tegur imam. Mam, minta maaf, kami tadi semua saf ni mufaraqah. Kenapa mufaraqah? Kami dah tegur, imam keluar angin, kami semua dengar. Apa jawapan imam? Saya keluar sikit pun awak nak kira. Yang saya punya jasa awak tak pandang. Awak tahu tak, masjid ni kalau bukan saya tak dapat tahu. Saya pergi ICU ke Putrajaya. Dia ngungkit pula. Ni contoh. Orang bukan tak kenang jasa engkau. Engkau dah buat kesalahan, mufaraqah, keluarlah. Sebab itu imam yang di belakang akan ganti. Sebab itu tuan-tuan tengok masjid, mana-mana JKA lukis plan masjid, mesti ada pintu di depan. Pintu ni saja tulis je bilik imam. Sebenarnya bukan bilik imam, tempat imam keluar sekiranya buang angin. Mana ada pintu keluar pun, dia memang situ duduk sampai habis. Itu tujuan dia. Kita tulislah bilik azan lah, sebenarnya bilik itu dari segi fiqh untuk imam tu kalau batal dia terus ke depan, dan imam yang belakang mesti ganti. Lepas itu tuan-tuan, kalau tak ada ilmu jangan duduk belakang imam. Kadang imam tu keluar masing-masing keras begitu. Nak buat apa? Aku ingat kau pakai serban, kau tahu. Mana aku tahu, aku lepas pencen mau pakai serban, dia kata. Jangan duduk belakang imam kalau tak reti mengganti. Orang semayang pakai serban, dia lain tahu lah cerita panjang pula. Hari Jumaat subuh dia tak berani pakai serban. Takut orang tolak jadi imam subuh Jumaat. Dia tak mengapa surah sejadah, jam. Ingatlah tuan-tuan, kita orang Islam ni, kita bukannya pelaknat. Laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal bazi. Umat aku ni, kata Nabi, dia takkan mencela, takkan melaknat, takkan buruk perangainya, dan takkan kotor percakapannya. Hadis riwayat Tirmizi dan juga Imam Ahmad. Ayam serama patah kaki, ayam sabung jalak lenteng, mulut celupa kuat maki, kepala angin cepat melenting. Ego sombong panas baran, mulut celupa cakap sebarang. Cantik dan bijak bukan ukuran, budi bahasa yang dinilai orang. Cantik hanyalah pandangan mata, budi bahasa dinilai orang. Kalau angkuh berkata-kata, kelak nanti hidup seorang. Buah durian dibelah-belah dengan parang pisau belati. Jaga mulut, jaga lidah, kawan sahabat takkan kecil hati.
Bintang timur cuaca baik, cahaya sampai ke hutan seberang. Mulut manis, hati pun baik, itulah budi akan dikenang orang. Jadi saya menyeru diri saya dan kepada tuan-tuan puan-puan, khususnya kepada orang muda-muda kita. Ini bukan ceramah marah orang muda, tidak. Kami dulu muda pun sama juga, young and stupid juga. Tapi orang nasihat kami, sampailah jadilah AJK masjid juga sekarang ni. Alhamdulillah, muda lu RZ juga dulu-dulu. Tapi alhamdulillah sentiasa dinasihatkan, jagalah mulut, jangan celupa sangat. Ada anak-anak muda bercakap, kita ngerilah mendengar dia bercakap membodoh kau. Nak minta benda-benda biasa pun bodoh juga. Apa sebab gini La ilaha illallah, dia panggilnya bodoh. Padahal dia tanya, apa sebab ngomong kau gini Saya ingatkan tu dulu nama orang tu Mas Do ke apa. Do tu singkatan dari bodoh. La ilaha illallah. Rupanya do tu bodoh rupanya. Janganlah panggil orang bodoh. Kenapa kau begini Janganlah gitu. Ngong. Tak boleh. Kita orang Islam, mulut mesti mau jagalah. Nanti dah terbiasa. Mencarut jangan. Segala benda-benda dalam kain ni tak payahlah sebut barang sendiri ke barang orang ke. Jangan disebut-sebut. Sebab itu semua tanda orang yang tidak berakhlak. Banyaknya terangkan sampai saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ni. Pengusi pun tadi menyebut dalam sesejam kita berceramah. Pun mungkin ada yang nak balik nak menengok finale tilawah Al-Quran pada malam ini. Jadi saya kira sekadar itulah sembang-sembang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Wa na'udzubika minan nari wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Ya Allah, kami mohon padamu surga dan nikmatnya, dan apa juga cara yang boleh mendekatkan kami kepada surga, sama ada melalui mulut kami atau perbuatan kami. Dan kami berlindung padamu daripada neraka dan azabnya, dan daripada apa saja cara yang boleh menjauhkan kami daripada neraka, sama ada disebabkan oleh mulut kami atau perbuatan kami. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.